Itu tu yang kita boleh lihat tu. Dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? 6.30 pagi, Makkah Al-Mukarramah. Tenang, damai. Saya berada di Sutuh Masjidil Haram, di bumbung Masjidil Haram bersama dua sahabat saya ni yang mengiring saya sepanjang berada di Mekah dan Madinah. Saya belanja sikit lah. Siapa sini pernah sampai bumbung Masjidil Haram? Cuba komen pernah. Nak tengok berapa ramai yang follow kita pernah sampai. Ni gate 1 dia punya menara dah naik dah. Tapi cuma daripada atas bumbung sekarang dah tak dapat. Dah tak dapat tengok Kaabah daripada atas . Dulu kita boleh main jenguk-jenguk. Dah tak boleh. Ini kawasan sekeliling Sutuh Masjidil Haram, boleh nampak lah tower. Barakallahu fiik. Okey, ini kawasan yang biasa kalau jemaah KUT dia tahu kawasan ni kita naik atas. Jadi sepanjang subuh kita buat program. Kita buat program kuliah subuh di Sutuh. Siapa pernah follow program KUJDT, Baru Merah JDT kuliah subuh dekat atas ni? Tapi Alhamdulillah saya jangkakan macam boleh lagi buat, walaupun dia dah pisahkan tempat lelaki perempuan, sebab kita pakai alat bantuan audio tu, dia boleh, insyaAllah boleh start kalau duduk depan belakang boleh lagi dengar ni. Kita boleh kekal lah program tu insyaAllah. Okey, sikit lagi. Ada pun saya Alhamdulillah ramai yang dah sampai. Ini suasana sekarang. Dia terkepung lah ke depan tu, tak boleh pergi tengok Kaabah, tapi atas ni masih boleh solat. Cuma dia bagikan lah lelaki perempuan. Dan kita ada ramai lah pernah Ustaz. Pernah dia cakap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai lagi. Ini sampai lagi. Doa lah, banyakkan doa. Alhamdulillah. Okey, start minta. Alhamdulillah, malam selesai umrah. Alhamdulillah. Tenang-tenang je. Ada satu benda yang anda perasan, walaupun dia dah tak ada penjarakan sosial, tapi mereka dia macam secara automatik kan, tak ada orang tolak. Dia dah jadi Perasan kebiasaan. Dia dah jadi kebiasaan. Dia tak ada nak betul. cuit-cuit, tak ada dah. Dia, Saya perhati tu lah, nampak apa dia punya ciri-ciri tu lah. Macam kalau kita solat pun dia masih kita kan, dia masih okey kena sikit. Dia tak ada dah nak apa tawa tu tergomol ke tu. Ya, tak betul. ada dah. Betul tak Ustaz, cerita sikit lah Ustaz, pengalaman malam kita santai je begini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat insya-Allah. Dan Alhamdulillah pagi ni kita sambil-sambil menunggu waktu orang cakap balik ke hotel untuk sarapan. Jadi kita duduk ni dekat masjid. Bukan setakat di Masjidil Haram. Kita kalau di mana-mana pun, kalau kita ada kesempatan, iktikaf tu satu perkara yang sangat baik lah. Sangat baik untuk kita, khususnya untuk diri kita. Bila kita duduk gini-gini kan, duduk apatah lagi sambil-sambil tenang-tenang pagi ni, dia adalah waktu yang terbaik untuk kita muhasabah sebenarnya. Muhasabah diri kita. Lagilah kalau macam sahabat-sahabat, saudara-saudara kita ni yang pernah sampai ke Mekah, Madinah, tahulah maksudnya kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, kita tak terbeban dengan kerja-kerja sebenarnya. Kita dah tinggalkan dah appointment semua tak ada dah. Betul. Jadi kebanyakan saya pun memerhati yang pergi ke Mekah, Madinah ataupun mengerjakan umrah, kalau waktu pagi-pagi macam gini, mereka lebih suka untuk duduk menantikan orang cakap sambil-sambil menunggu waktu duha, duduk dekat masjid, baik Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mungkin banyaklah benda yang mereka buat selain daripada berdoa, banyakkan berzikir, dan begitu juga yang paling penting macam kita sebut tadi tu, untuk muhasabah lah. Benda yang kita pernah buat sebelum-sebelum ni,
maka kita doa mohon kepada Allah diampunkan. Atau mungkin ada doa-doa yang dikirimkan daripada ahli keluarga kita, kawan-kawan, sahabat kita, yang mana mereka berharap mereka berharap dengan pengharapan yang besarlah, agar doa mereka tu meskipun mereka belum sampai, tapi doa mereka tu sampai, nama mereka tu disebut di dalam Masjidil Nabawi, di dalam Masjidil Haram, di tempat-tempat yang mustajab. Begitulah kita pun ingatkan juga kepada diri kita semua, yang pagi-pagi hari itu adalah waktu yang paling baik untuk kita mengingatkan diri kita, khususnya untuk menambah amal kebaikan kita. Nabi pun ajar kita untuk berpagi-pagian itu dalam mencari redha Allah SWT. Nabi pun berdoa untuk orang-orang yang bangun pagi-pagi, dan bangun pagi-pagi mereka ini mereka carilah keredaan Allah yang lebih utamalah, yang paling penting. Jadi gitulah yang mungkin kita boleh kongsikan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Miftah. Macam itulah, kadang-kadang orang terlupa antara ibadah yang paling penting yang ramai terlupa nak buat adalah ibadah muhasabah diri. Ya, muhasabah. Kadang-kadang ramai, tuan guru saya pun selalu sebut, kalau orang yang datang period dekat Mekah ni, apa benda nak buat ni? Dia cakap ibadah yang paling utama untuk orang yang period adalah duduk diam muhasabah diri. Ya, betul. Dia cakap cuba semak daripada akhir balik tu, duduk diam fikir kejap sampai sekarang ni cukup tak cukup amal aku, apa benda macam tu sangat-sangatlah boleh mengisi masa kita ya dengan suasana ni kan. Betul. Sebab itu kita sebut muhasabah ni, antara benda dia, bila kita sebut muhasabah maksudnya pada diri kita, kita kan pandang banyak benda yang kita lihat, khususnya berkaitan dengan diri kita, bukan pasal orang lain, pasal cermin tu. Ya, pasal diri kita. Sebab apa? Matlamat kita adalah menuju kepada kebaikan. Ya, betul. Menuju kepada kebaikan. Jadi bila kebaikan ni kita muhasabah ni, dia akan menjadikan seorang yang kalau ada ego, kadang-kadang kita bila tak muhasabah, kita tak memikirkan, kita jadi orang ego. Kita rasa kita betul, kita rasa apa tindakan kita yang kita buat tepat pada orang lain tepat. Sehingga kan keegoan tu kadang-kadang menjadikan kita jadi satu label yang lain, jadi sombong. Bila kita jadi label sombong, maka dia akan merosakkan banyak sebenarnya amalan kita. Amalan baik kita dia jadi berkurang, dan amalan keburukan kita tu yang akan jadi tambah. Kalau kita tak cuba untuk muhasabah, dia akan berterusan seperti itu. Betul. Tapi kalau kita muhasabah, maka dia akan memberi kesan baik sebenarnya kepada diri kita, dan yang paling penting dia akan bawa kita kepada satu level yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu bil khawatim, iaitu berkaitan dengan, kata Nabi, setiap amalan itu akan dikira pada yang paling akhir. Jadi sebab itu ada orang yang kadang-kadang dia sebelumnya dia kurang baik, tapi bila dia muhasabah ataupun dia mendapat rawatan, nasihat, kalau misalnya contoh dia terlibat dengan apa-apa penyalahan, dia disekolahkan ataupun dididik dalam mana-mana tempat, maka benda-benda seperti itu menjadikan dia lepas itu jadi baik. Betul. Dan baik itulah yang sebenarnya kita nak, matlamat kita. Kerana apa? Nak menjurus kepada masuk ke alam yang seterusnya itu dalam keadaan Allah meredai kita, dan kita pun kembali dalam keadaan diredakan. Dia fungsi muhasabah diri itu macam peluntur lah. Sebelum dia naik ke makam sombong tu, betul. maka diluntur dan diturunkan balik. Turun egonya. Itulah penting dia sebenarnya. Tuan guru kita Syekh Nuruddin selalu pesan, orang sombong tak masuk syurga katanya. Kerana sombong ni dia sifat iblis sebenarnya. Kalau nak cerita berkaitan dengan sombong ni besar dah. Maksudnya sebab kita ingatkan tadi tu pada diri saya sendirilah dan kita semua. Itulah waktu yang kita kena ada dalam setiap hari, kena ada itu. Waktu itu kita kena ada. Kalau kalau office ada waktu checklist, check balance kan kena check. Dia kena check apa benda semua untuk kita punya kerja, nak tengok kan bagaimana. Apatah lagi diri kita lebih-lebih perlu. Contoh macam kita kan, kita kadang seorang suami, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang anak, sebagai seorang rakan, itu pun satu benda yang kita kena ingat. Kadang-kadang suami tak sentiasa suami itu betul. Kadang-kadang sebagai seorang ayah tak semua tindakan kita betul. Tidak semestinya suami sentiasa betul, tidak semestinya isteri tu silap. Betul. Kalau kita fikir-fikir kan, kadang-kadang marah
marah ataupun leteran seorang isteri tu kadang-kadang ada betulnya. Tapi Betul. satu benda, bila kita muhasabah, kalau kita tak muhasabah ataupun kita tak pernah nak memikirkan, duduk sejenak untuk memikir, kita tak akan rasa kita ni membenarkan orang lain. Betul. Kita rasa kita je yang betul. Itulah benda dia. Ustaz Wek, sikit komen Ustaz. Isu pagi ni muhasabah diri. Kan? Bukan kita sahaja yang muhasabah, sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran bagi orang yang beriman, yang acah-acah ada iman lah. Yang kita pun tak tahulah iman kita tahap mana kan. Tapi Allah sebut dalam Quran, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu mengira kan, kamu ni dah kata kamu beriman, sedangkan kamu ni belum lagi diuji kan. Benda ni kadang-kadang, sebab itu kita kena muhasabah. Sedangkan orang yang beriman pun Allah sebut dalam Al-Quran, betul ke, confirm ke beriman? Muhasabah dulu. Kamu muhasabah ni maksudnya dia kira, dia ada checklist ke apa semua kan. Betul ke? Allah uji kita. Kalau Allah uji kita pula macam mana? Macam mana reaksi kita? Kadang-kadang bila Allah uji kita kan, kita kadang ada rasa kita down, tapi kita lupa kebergantungan kita pada Allah. Ya Allah. Allah. Jadi apa pun sudut pun semuanya adalah ada berkaitan dengan muhasabah. Kenalah pada pagi ni kan. Jadi kita sama-sama muhasabah. Diri saya muhasabah. Kita ni pendosa juga sebenarnya. Maknanya kita ni bukanlah perfect mana sempurna, sebab Nabi sebut kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam itu dia banyak buat salah. Dan sebaik-baik orang yang buat salah itu adalah dia yang bertaubat. Gitulah insya-Allah. Mudah-mudahan Dah insya-Allah. Okey dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bila muhasabah diri, maka Allah hisap kita dengan hisap yang ringan. Hisabnya sirah. Ya. Itulah yang paling penting tu tadi. Hari ni kita nak cerita tentang muhasabah diri kita masing-masing. Insya-Allah. Itulah yang sebaiknya. Sebaiknya untuk meredakan kita punya keegoan dan menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. InsyaAllah. Okey. Saya baca komen sikit Ustaz. Okey, silakan. Lajuna dia tulis ni. Ustaz punya phone boleh? Boleh. Mana dia? Siti Haliza Sulian, muhasabah diri yang terbaik. Dapat baca sikit dia pasal dia tu. Ustaz Wei lah, kat telefon dia boleh baca ni. Dia baca komen. Sekejap. Ustaz Wei. Tuan. Ruslan. Allah masa ni baca. Okey. Sekejap sebentar. Okey, sementara Ustaz Wei tu saya Okey, dah jumpa dah. Okey, dah jumpa. Okey, sambil tu saya baik. payung Terima gambar kasih keliling. kepada Fariha Fazila yang menonton, Wandi Norris, Sutuh Masjidil Haram. Ayuh. Kami doakan kepada Wandi Norris, Siti Haliza Sudian. Assalamualaikum Ustaz dan tim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cahaya Kasih, Musal Mahsal Norain. Oh, dia tag kan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih, Share tag. Okey, baik. Kemudian Kamari Azmi, terima kasih menonton. Siti Haliza Sudia, terima kasih. Cik Nap, terima kasih. Jaliha Hussein, Miss Yati, Assalamualaikum Ustaz dan tim. Moga sihat dari memudahkan urusan. Doakan Amin. saya. Amin. Terima kasih kerana doakan. Fauzia Harun, Assalamualaikum Ustaz dan tim. Waalaikumsalam. Juraida Ibrahim, ini kakak favourite saya ni. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Amin, Kerana ya Rabb. sekarang ni beliau dan juga suami diuji dengan COVID-19. Allah Semoga dipermudahkan Amin, ya Rabb. urusan dan juga dikurniakan kesembuhan Amin, ya Rabb. Amin. Roslina binti Tukiman, terima kasih kerana menonton. Fazila Abdul Razak, Hazrina Haji Rahim, Assalamualaikum Ustaz dan tim. Doakan kami kesana lagi. Amin, insyaAllah. Amin, ya Terima kasih Puan Hazrin binti Haji Rahim. Rusni Cikgu Ramla, Assalamualaikum Ustaz dan tim. Semoga dipermudahkan segala urusan di sana. Amin, insyaAllah. Semoga kami dikurniakan rezeki ke sana nanti. Doakan kami. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Kami doakan juga kepada semua yang bersama-sama menonton di live kami di Facebook Kembara Umrah JDT. Baik, kami pun nak bergerak. Sambil kita bergerak, boleh kita tamatkan live nanti. Jom kita Ustaz. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Sambil tu sebelum turun tunjuklah sikit keliling kan. Okey, last. Alhamdulillah.
Ni kawasannya. Nanti kita cuba adjust banyak benda yang kita catat di sini. Betul-betul kita catat, kita cuba adjust supaya kita dapat juga buat program dengan para jemaah nanti Januari insya-Allah. Kalau ada rezeki mungkin, kalaulah Allah izin, Ustaz Ridwan dengan Ustaz Miftah akan pergi Januari kalau ni lah, mudah-mudahan lah. Nanti kita tengok macam mana. Sebab kita ni Musyrif KUT ramai yang guru sepenuh masa. Jadi dengan keadaan kuarantin tu, ramai yang suka terbang tu, cuti di sekolah. Jadi insyaAllah kita tengah cuba susun yang terbaik untuk para jemaah. Walaupun kita dapat berita sekarang dah boleh satu bas, satu grup tu dah boleh 40 orang, tapi insyaAllah kita akan kekalkan 25 tu. Mengikut pandangan kita, 25 tu adalah jumlah yang sesuai untuk kita bimbing dengan perhatian yang cukup insyaAllah. Sebab banyak nak kena tengokkan handphone jemaah sekarang ni. Oh, makcik handphone on ke tak on, ada top up ke tak ada top up. Jadi insyaAllah. So hingga jumpa lagi. Saya pusing sekejap sikit. Kita Hotel kita. tu hotel kita kat situ je, atas tu. Dekat dah keluar masjid sampai hotel insyaAllah. Hingga jumpa lagi dalam siri live akan datang InsyaAllah. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.